Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih kerana sudi singgah ke saluran YouTube Kisah Rumah Tangga. Kita bertemu lagi di episod 2 Kisah Rumah Tangga. Saya mempunyai 3 keratan kisah yang bertajuk Aku Pendosa, Suami Insaf, Jatuh Air Mata. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk follow perkembangan saluran ini. Channel ini akan memaparkan bahan-bahan bacaan, cerita-cerita kisah rumah tangga dari sumber blog yang dikongsi oleh laman web KRT. Jika perkongsian cerita-cerita di channel KRT mirip dengan kisah sebenar kehidupan anda, mungkin anda boleh mendapatkan nasihat atau pandangan dari warga KRT di ruangan komen. Jadi kita akan teruskan kisah kita yang pertama, Aku Pendosa. Jadi kepada perempuan-perempuan, bila fikir balik apa yang terjadi, aku anggap semua terjadi ini adalah kifarah untuk aku. Kenapa aku cakap macam ni? Sebabnya kisah pengajaran. Ambil iktibar. Salam admin yang baik hati lagi bijaksana. Aku ada cerita untuk dikongsikan. Boleh dijadikan pengajaran dan iktibar buat perempuan-perempuan dekat luar sana yang terfikir nak skandal dengan suami orang atau ada niat nak menyondol suami orang. Malah juga buat para suami yang terfikir nak pasang spare tayar kat luar atau pasang stok geli-geli dekat luar. Hide FB ini. Baiklah. Aku bukan nak buka aib diri aku atau suami aku. Lagipun aku pakai fake account, Facebook account. Bukan account aku yang betul. Aku perkenalkan diri aku dulu, Yamin. Aku dah nikah hampir 2 tahun dah. Umur aku awal 30-an. Aku isteri yang berkejaya. Sebelum dikurniakan anak lagi, suami aku umur awal 30-an juga. Bekerja sendiri. 2 bulan lepas suami aku kantoi ada perempuan lain, dia gelar perempuan tu stok geli-geli dia sahaja. Tak serius pun. Hampir 3 minggu juga aku suruh dia tidur luar. Pakai makan dia aku tetap jaga seperti biasa. Dan itu bukan kali pertama dia kantoi. Kali ketiga dah kot sepanjang 2 tahun nikah. Dan kali keberapa entah sejak dari kita orang bercinta. Sekarang ni kita orang dalam proses counselling. Sebab aku bagi tahu laki aku yang aku nak mohon fasa. Dia menangis, melutut, kata dia masih cinta dan sayangkan aku. Dia kata perempuan-perempuan yang dia pasang tu semua stok geli-geli dia sahaja. Tempat dia bayar bil air dikala aku tak dapat bagi dia sebulan dalam 7 ke 9 hari je pun, sebab masalah perempuan. Dan perempuan terakhir jadi stok geli-geli dia jumpa aku merayu untuk tarik balik percubaan aku untuk dakwa dia sebagai orang ketiga yang cuba meruntuhkan rumah tangga aku. Lagi satu, perempuan tu tak nak tunang dia tahu. Ikut kejam aku nak teruskan je niat aku. Bila dia cakap ayah dia ada heart attack, aku tak jadi teruskan. Aku jadi kesian dengan ayah perempuan tu. Bila fikir balik apa yang terjadi, aku anggap semua terjadi ini adalah kifarah untuk aku. Kenapa aku cakap macam ni? Sebabnya aku juga pernah buat macam ni zaman muda dulu. Aku pernah buat skandal dengan suami orang. Cuma aku jadi skandal sebagai escort girl sahaja. Teman dia orang berhibur di karaoke, kelab malam, main golf dan kadang jumpa klien, menyamar jadi PA. Aku taklah sampai ke bilik hotel, tapi aku tahu apa aku buat tetap salah. Cuma aku dibagi kekuatan untuk tidak bagi segalanya pada dia orang. Aku akui ada yang sanggup bayar berkali-kali ganda untuk
layan diorang dalam bilik tidur. Aku tolak masa tu. Aku asyik fikir HIV, mengandung dan penyakit kelamin. Sebab tu aku tak berani nak buat lebih-lebih. Aku berhenti buat semua tu sebelum aku kenal suami aku. Itu pun disebabkan skandal aku yang terakhir adalah kawan ayah aku. Dia tak tahu yang dia adalah anak kawan pada mulanya. Dia tahu sebab dia nak tulis cek untuk bagi dekat aku. Dia tengok nama betul dan alamat aku dekat IC. Dia terus tanya siapa ayah, sebab dia cam alamat rumah. Walaupun dia dah tahu aku anak kawan dia, dia masih nak teruskan hubungan kita orang. Tapi aku yang tak nak. Malu, babe. Itulah skandal aku yang terakhir. Dan aku cuci tangan serta taubat. Malah dari free hair aku bertudung. Dan sekarang aku sedar Tuhan sedang membalas semua kejahatan yang aku pernah buat dahulu. Aku reda jika benda ni adalah kifarah di atas semua kesilapan-kesilapan aku yang lalu. Semalam aku solat berimamkan suami aku. Di dalam doa, dia doakan rumah tangga kami kekal hingga ke jannah. Dan dia bersumpah tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan tu. Ni kali pertama aku tengok suami aku menangis teresak-esak sampai nafas pun tersangkut-sangkut. Aku sebab. Tipulah kata aku tak sebab. Masa type confession ni, aku dekat pejabat. Aku fikir balik segala apa yang terjadi. Aku fikir balik kesilapan-kesilapan aku yang lakukan dulu. Inilah balasannya. Dan aku memaafkan suami aku untuk kali keberapa entah. Dan aku cuba untuk menerima apa yang terjadi ni adalah balasan dari Tuhan untuk aku. Tadi suami aku call. Dia cakap balik nanti dia nak sumpah junjung Al-Quran. Dia akan sumpah junjung Al-Quran, takkan ulangi lagi kesilapan dia, dan takkan pasang skandal spare tayar atau stok geli-geli. Aku tahu setiap perbuatan kita, maafkan saya, aku tahu setiap perbuatan kita ada balasan yang akan diterima. Cuma cepat dan lambat sahaja. Sekarang ni di akhir zaman, balasan dibayar tunai terus. Kepada perempuan-perempuan bujang di luar sana, ada niat nak sondol suami orang, ada niat nak skandal dengan suami orang, ada niat nak jadi escort stok geli-geli suami orang. Fikirlah balik. Sekarang ni awak seronok buat macam tu. Esok lusa, bila awak dah nikah, suami awak buat benda yang sama, baru awak sedar apa itu sakit, apa itu kecewa, apa itu sedih, apa itu marah. Sebelum awak nak marah suami awak, fikirkan balik apa yang telah awak buat di masa silam. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Suami orang ni memang romantic, sweet. Pandai berjanji, pandai berkata-kata, tetapi percayalah, awak hanya stok geli-geli dia sahaja. Tempat dia lepaskan hajat. Dia burukkan isteri dia dekat awak. Tak mustahil kalau dia nikah dengan awak, dia ulang balik perbuatan yang sama dengan perempuan lain. Dia burukkan awak pula. Kenapa lelaki, para suami sekarang ni awak seronok buat macam ni? Pasang sana, pasang sini. Di kemudian hari, orang buat benda sama pada anak atau adik perempuan awak. Tak pun ayah awak buat benda yang sama sehingga mengecewakan mak awak. Baru awak tahu apa yang isteri awak rasa. Kalau awak ada niat nak pasang spare sana, spare sini, ceraikan isteri itu dulu.
jangan bawa penyakit balik rumah. Jangan menyunting anak perempuan orang. Kalau awak belum bersedia nak pikul tanggungjawab sebagai seorang suami. Jangan sunting anak perempuan orang kalau awak tak puas berseronok. Dan satu lagi, kepada para suami yang isterinya ada pasang skandal lain di luar, tinggalkanlah perempuan tu. Cuba dapatkan hak penjagaan anak. Jadikan alasan sikap dan perangai si ibu alasan untuk dapatkan anak. Biar dia tahu apa maknanya penyesalan. Kepada para isteri, kalian adalah wanita hebat. Kepada yang masih lagi boleh menerima buruk sang suami, kalian memang kuat dan tabah. Kalian memang Wonder Woman. Tahniah untuk kalian. Kepada isteri, jangan mengharapkan semua dari suami. Berdikari. Buat persediaan dari segi mental, fizikal, emosi dan keuangan untuk menghadap apa-apa kemungkinan yang mendatang. Kalau suami bagi duit belanja, simpan sikit-sikit. Ni pun pelaburan di masa akan datang. At least kita ada sumber kewangan jika ada sesuatu yang berlaku. Itu sangat-sangat penting. Dan lagi satu, kepada para isteri yang perangai tak semenggah, ada suami tapi ada hati nak pasang skandal. Memang dah ada skandal. Korang memang perempuan sundal. Dah ada suami yang baik pun masih lagi nak berpasang-pasang lain dekat luar. Kang kena tinggal dengan lelaki, meroyan tak tentu pasal. Setakat ni je lah yang aku kongsikan kepada pembaca-pembaca semua. Maaf panjang berjela. Aku dah sedia untuk dikecam. Aku dah sedia untuk dimaki. Thanks sangat-sangat admin kalau kau post confession aku ini. Hashtag aku insan yang penuh dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu kisah terakhir yang maafkan saya, itu adalah kisah pertama. Itu adalah kisah pertama yang saya kongsikan untuk malam ini. Jadi kita mungkin dapat beberapa iktibar, dan saya memohon kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan kisah dan coretan ini tentang kisah Akulah Pendosa, anda boleh sertakan komen-komen yang membina di ruangan bawah supaya apa-apa komen yang bermanfaat boleh diguna pakai oleh masyarakat yang melewati channel ini. Jadi terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Jom jadi seorang dari komuniti geng KRT sebagai penaja untuk saluran yang dikendalikan oleh KJ di YouTube. Sekiranya perlukan tempat untuk war-warkan khidmat atau produk anda, sila berbuat demikian dengan menghantar email di kisahrumahtangga.yt@gmail.com. Anda juga boleh membantu dengan menyalurkan komen-komen membina di ruangan komen di bawah. Semoga nasihat dan pandangan yang baik boleh diambil dan dijadikan pedoman kepada semua pendengar channel KRT. Jadi saya akan teruskan untuk kisah kita yang kedua untuk hari ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya untuk kisah yang kedua ni tentang suami insaf. Jadi saya akan terus bacakan tentang kisah kita yang kedua, yang sedikit ringkasan. Dulu sebelum kahwin, dugaan tidak begini Min. Bila dah berkahwin, terasa sangat dugaan dengan duitnya. Tak cukup duit dengan makan. Bila sudah jadi begini, saya mula rasa down dan mula terjebak dengan perangai lama. Salam Min, tolong hide profile saya Min. Waalaikumsalam. Dan saya telah hide profile anda. Saya ni baru saja kahwin masuk 5 bulan Min. Isteri saya seorang warga KRT ni juga.
Tapi dalam masa 5 bulan, macam-macam dugaan kami hadapi. Kami belum lagi ada anak. Mostly saya punya hal lah. Jujur cakap, saya yang bermasalah. Saya tidak boleh nak kawal diri. Dulu sebelum saya kahwin, saya teruk sangat-sangat. Addicted macam-macam, termasuk duit. Saya gelap mata, Min. Dulu sebelum kahwin, dugaan tidak begini, Min. Bila dah berkahwin, terasa sangat-sangat dugaan dengan duitnya. Tak cukup duit dan makan. Bila sudah jadi begini, saya mula rasa down dan mula terjebak dengan perangai lama. Dan sekarang ni, isteri saya macam sudah dapat hidu saya berubah. Saya banyak, Min, zalimi isteri saya. Saya banyak susahkan dia. Saya banyak sakitkan hati dia. Saya banyak aniaya dia. Saya selalu sisihkan dia. Saya selalu tipu dia. Saya selalu tinggalkan dia terkapai-kapai. Saya tiada duit. Saya asyik minta dia. Padahal saya bekerja. Saya ada gaji. Tapi bila duit tak berkat, hasil apa pun tak nampak. Sekarang isteri saya stres sangat-sangat. Saya dah mula terbuka mata nampak betapa siksanya hidup dia saya buat. Betapa susahnya hidup dia saya buat. Betapa hancur dan terluka hati dia saya koyakkan. Saya cuba berubah, tapi bertahun saya hidup macam ni. Ambil masa yang lama sangat-sangat saya nak cuci tangan. Dalam masa yang sama, saya boleh nampak betapa besarnya dugaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kami. Saya baru tersedar betapa sayangnya isteri saya pada saya. Betapa cintanya isteri saya pada saya. Saya malu, Min, nak minta maaf depan dia. Kalau saya buat salah, saya akan lari duduk dekat mana-mana untuk fikirkan balik salah yang saya buat tu. Dan saya cuma say sorry dalam WhatsApp sahaja. Saya malu untuk nak berdepan dengan isteri saya sendiri. Malu sebagai seorang suami, tak bagi nafkah selama ni, tak bagi perlindungan cukup sebelum ni, tak bagi harapan jujur, dan tak pernah menyusahkan hidup dia sepanjang mula perkenalan sampai dalam perkahwinan kami. Aku buntu. Tak tahu kenapa sebenarnya aku tak boleh nak kawal diri. Kenapa aku tak boleh nak letakkan prioriti pada isteri aku sendiri. Sementara ada kesempatan ni, saya nak cakap pada isteri saya, sayang, tolong ampunkan saya. Ampunkanlah saya untuk dosa-dosa saya selama ni. Saya terlalu banyak awak makan hati dengan saya. Saya tahu awak banyak bantu saya selama ni. Ampunkanlah saya, sayang. Saya doa banyak sangat-sangat. Saya dah banyak sangat-sangat menzalimi awak sepanjang awak jadi isteri saya. Saya abaikan tanggungjawab dan nafkah saya pada awak. Saya sedar, sayang, yang saya hari-hari sisihkan awak dari pandangan mata saya sendiri. Ampunkanlah saya. Saya malu dengan apa yang terjadi. Saya malu dengan apa yang saya buat pada awak. Saya malu sangat-sangat nak menghadap awak. Saya tak dapat nak kawal diri saya selama ni. Saya terlalu sangat-sangat rasa selesa sebab awak selalu bantu saya dari segi duit dan makan serta belanja. Ampunkanlah saya. Pada warga KRT, saya tahu semuanya salah saya. Saya tahu anda semua akan marah. Tolong jangan sumpah saya macam-macam. Kesilapan saya sebelum ni saya jadikan pengajaran untuk masa akan datang. Tolong doakan saya
Doa anda semua akan bantu saya di akhirat nanti. Terima kasih Min, tolong siarkan. Jadi itu kisah yang kedua yang saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian. Dan apakah pendapat anda tentang apa yang telah diluahkan oleh suami insaf ini, yang menyatakan hasrat untuk berubah kerana telah menyedari bahawa beliau telah banyak menyakiti dan menyiksa isteri beliau. Jadi kita doakan yang terbaik kepada pasangan ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan serta merahmati pasangan ini dan menyelesaikan masalah yang telah ditimpa oleh mereka. Semoga terhibur, dan saya ingin sekali lagi memperingati, semoga terhibur dan jangan terlalu mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang dikongsikan di sini. Mungkin benar, mungkin juga dibuat-buat ceritanya. Yang penting kita berkumpul di sini untuk mencari ikhtiar, dan sekiranya ada sesuatu yang boleh dijadikan iktibar, ia adalah bonus untuk kita. Jadi untuk kisah kita yang terakhir untuk malam ni, saya akan bacakan terus kepada anda semua. Jadi aku belum sedia mempunyai anak dan aku tak berapa suka budak-budak. Dan Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak buka luahan hati kecil aku sebagai seorang lelaki. Ya, aku menaip dengan ejaan penuh bagi memudahkan mereka membaca luahan aku ini. Aku sudah pun berkahwin dan kemungkinan ramai yang mengecam aku setelah apa yang aku luahkan. Aku jadikan ia sebagai pengajaran bagi aku dan semua. Aku berkahwin dengan seorang wanita. Baik orangnya, bertudung labuh, berprudah, sangat cantik di mata aku. Lagi-lagi dia berlesung pipit di pipi gebunya itu. Setiap kali memandang, ada iras-iras Juliana Evans. Itu bukan kisah yang aku nak ceritakan. Kami bertemu di masjid kampung aku. Waktu tu bulan puasa 4 tahun lepas. Dia pergi sembahyang tarawih di masjid itu, begitu juga aku. Hati aku berkenan melihatnya. Aku senyum setiap kali dia terpandang aku, tapi dia menjeling maut kepada aku. Lalu aku menyatakan hasrat aku untuk jadikan dia zaujah dunia akhirat aku. Aku ringkaskan sahaja, punya lama aku mahu dapatkan si dia. Akhirnya Allah berikan aku jual dia kepada aku. Aku ini jahat. Aku kaki botol, kaki kelab, menjual dadah sana sini. Tapi aku bukan kaki perempuan. Sejahat-jahat aku tidak lagi berzina. Kenakalan aku itu sahaja. Itu semua kerana aku salah pilih kawan. Tapi itu dulu, aku sudah pun bertaubat. Bulan demi bulan, aku dinikahkan dengan si dia. Perkahwinan kami selama 4 tahun sahaja. Dalam masa itu, aku tahu aku banyak buat kesalahan. Dia jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Masakan dia sungguh memberi aku selera bertambah. Kawan-kawan aku yang rasa setiap masakan dia penuh dengan memuji. Isteri aku memang pandai memasak, membuat kek, kuih dan sebagainya. Dan dia tak pernah meninggikan suara, apatah lagi lawan cakap aku. Ya, banyak kali aku menengking dia, tapi dia senyum dan memujuk aku. Sejuk hati aku.
sangat tenang melihat raut wajahnya. Dan selama perkahwinan kami, setiap kali aku menengking dia, hanya satu sebab sahaja. Dia melarang aku keluar melepak dengan sahabat aku. Yalah, aku kenal kawan aku dulu dari dia. Itu kata aku setiap kali dia memujuk aku agar tidak keluar dari rumah. Dan sampailah satu tahap, aku terlalu geram. Waktu itu dia sedang membakar sate yang diperapnya. Aku laju melulu ke pintu tanpa menoleh sikit pun pada dia. Dia mencapai tangan aku dan menarik tangan aku. Ayat dia selalu ungkap pada aku, "Abang, sudahlah tu, pergi keluar. Dah malam. Janganlah tinggalkan saya seorang abang. Temanlah saya malam ni." Aku geram. Ya, aku terlalu geram. Sampai aku memberontak kepada dia. Sampai malam tu, aku mencabar dia. Ya Allah, kejam sangat aku terhadap isteri aku. Aku menyuruh dia letakkan tangan di atas pemanggang sate. Jika betul dia tak mahu mengizinkan aku keluar. Lalu apa yang dia buat? Malam tu dia letakkan tangan dia di atas pemanggang itu. Aku penuh memaki hamun dia dan menyatakan dia gila. Lalu aku pergi keluar seperti biasa pada malam tu, tanpa hiraukan kesakitan dia itu. Aku tak mempunyai anak kerana aku rancang. Aku belum bersedia mempunyai anak dan aku tak seberapa suka budak-budak. Dan aku pun balik waktu subuh. Ya, aku buat perangai lama aku balik. Ini semua sebab kawan. Aku melihat isteri aku tengah solat di bilik dalam keadaan sujud. Aku biarkan dan aku mandi lalu terus menjunam ke katil. Biasanya isteri aku lepas sahaja solat, dia akan datang kepada aku memberi segelas minuman air 30 juzuk. Itu isteri aku buat sendiri. Ya, dia seorang hafizah, penghafaz Al-Quran. Aku tahu aku tidak layak. Sungguh aku tak layak buat dia. Dia bidadari syurga, manakala aku ahli neraka. Dari segi nafkah, aku abaikan. Isteri aku jenis bukan suka meminta-minta. Dia mahu dia usaha. Jadi aku tahu dia ada duit. Ya, duit dia memang duit dia menang pertandingan hafazan. Setiap kali dia lawan hafazan di mana-mana. Jadi selama aku makan, dia yang belikan duit aku beli arak, joli sana sini dengan perempuan. Aku menunggu dia datang menerpa aku. Tapi tidak. Aku sangka mungkin dia merajuk pada aku. Aku pergi ke bilik satu lagi. Aku membuka pintu. Ya Allah, isteri aku tak gerak-gerak dari sujudnya. Aku goyangkan dia. Akhirnya jasad dia terjatuh tenat. Aku seakan tak percaya. Apakah dia tinggalkan aku? Apakah dia sanggup tinggalkan aku? Ya Allah, banyaknya kesalahan aku buat pada dia. Sampaikan dia sepatah pun tak pernah ingkar cakap aku. Itu sahaja kisah ringkas aku. Aku menaip dengan air mata. Aku tak sanggup taipkan apa kesalahan aku pada dia lagi. Aku tak sanggup. Tenanglah wahai isteri aku. Tenanglah kau di sana. Assalamualaikum. Ya, jadi itu kisah kita yang ketiga. Kisah jatuhnya air mata suami selepas memperlakukan sedemikian rupa terhadap isteri, dan isteri beliau pun telah kembali ke rahmatullah, berjumpa dengan Yang Maha Esa, dan beliau sangat menyesali dan memohon keampunan kepada Allah. Dan kita doakan terbaik sahaja kepada beliau. Semoga beliau
beliau mendapat hidayah dan dorongan daripada Tuhan yang Maha Besar. Akhir kata, saya memohon maaf atas ketelanjuran kata atau tersilap cakap. Ingin saya tegaskan di sini bahawa tujuan channel ini diwujudkan adalah untuk membantu masyarakat mencari solusi dengan mendengar kisah-kisah dan pandangan tuan tubuh sendiri, bukan bertujuan mengaibkan mana-mana pihak. Kami berharap supaya kita boleh mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah tersebut. Ada juga penulis yang mahukan pendapat dari warga KRT. Jadi inilah inisiatif pihak KRT supaya medium YouTube ini boleh menjadi tempat luahan anda. Kami akan merahsiakan nama dan identiti sebenar penulis bagi mengelakkan sebarang masalah kepada semua pihak. Sekian, terima kasih. Mohon subscribe dan kongsikan dengan kawan-kawan anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.